Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syahrizan bin Jaafar dari PIS UUM Cawangan, Johor Bahru, Johor, bernombor matrik 252063. Jadi pada hari ini saya akan membuat sedikit huraian berkenaan dengan ekonomi dan pembangunan, dan saya telah memilih tajuk iaitu keberkesianan langkah-langkah membaiki BOP, iaitu berkenaan dengan defisit. Okey, untuk seterusnya, pertama sekali saya akan membuat penerangan berkenaan dengan pengenalan tentang keberkesianan langkah-langkah membaiki BOP yang defisit, dan di bawah keberkesanan langkah-langkah membaiki BOP defisit ini adalah ada 7, iaitu pertama ialah menggunakan emas dan juga mata wang asing. Yang kedua, menggunakan kadar pertukaran tetap. Yang ketiga, menghadkan import. Keempat, kelemahan dasar deflasi. Yang kelima, kelemahan dasar devaluasi. Yang keenam, kelemahan menggunakan takrif. Ketujuh, kelemahan menaikkan kadar bunga. Dan juga yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, untuk seterusnya kita akan melihat berkenaan dengan pertama sekali kita akan lihat pada pengenalan. Imbangan pembayaran mencerminkan perubahan dan pemindahan modal berhubung dengan keadaan di luar negara. Defisit atau lebihan baki membayangkan sejenis kemiskinan atau lebihan mata wang yang mempunyai kesan ke atas kadar pertukaran mata wang negara. Keseimbangan dalam imbangan pembayaran bergantung pada nilai ekspor dan juga import pada tahap kecekapan dan daya saing produk, tahap harga, perkhidmatan antarabangsa dan jangkaan di pasaran antarabangsa. Jika penjimatan sektor kerajaan tidak diimbangi oleh penjimatan bersih di pihak swasta, akaun semasa akan mengalami defisit. Khususnya defisit akaun semasa yang berterusan mungkin mencerminkan perbelanjaan kerajaan yang berterusan melebihi defisit. Dan lebihan perbelanjaan tersebut menunjukkan bahawa pengetatan fizikal adalah tindakan dasar yang sesuai. Pada dasarnya, asas defisit dalam imbangan pembayaran berlaku disebabkan oleh import yang tinggi dan ekspor yang rendah. Ini hendak diterbalikkan. Dalam hal ini secara tradisinya telah dicadangkan bahawa negara boleh mengamalkan dasar defisit atau dear money dalam bahasa Inggerisnya dengan menaikkan kadar hak untuk menyekat kredit di bawah inflasi. Harga barangan domestik jatuh dan menjadikan ekspor menarik dan import secara relatifnya lebih mahal. Disebabkan oleh akaun semasa atau akaun modal, mungkin terdapat defisit di dalam imbangan pembayaran. Sekiranya keadaan defisit berterusan, langkah-langkah kawalan perlu diambil langkah yang diteliti dan dikaji sama ada berkesan maupun tidak. Okey, seterusnya kita akan tengok keberkesanan langkah-langkah membaiki BOP inilah yang defisit. Okey, yang pertama adalah menggunakan emas dan mata wang.
Kalau kita lihat reserve pertukaran asing boleh termasuk wang kertas, deposit, bond, bil, pembenderaan dan sedikit sekuriti kerajaan yang lain. Aset ini mempunyai banyak tujuan, tetapi dipegang paling ketara untuk memastikan agensi pusat mempunyai dana sandaran jika mata wang negara mereka turun dengan cepat atau muflis, secara menjadi muflis lah. Iaitu piawaian emas antarabangsa seperti yang berkuat kuasa pada rekod terakhir abad ke-19, kalau kita tengok dan sehingga Perang Dunia Pertama, dalam banyak hal serupa dengan piawaian SDR tulen. Terdapat beberapa perbezaan penting. Bagaimanapun berpunca terutamanya daripada nilai komoditi emas itu sendiri dan daripada ketersediaan umumnya kepada orang ramai. Apa juga peranan emas sebagai reserve rasmi, secara amnya merupakan aset penting untuk memegang kekayaan persendirian, penerimaan wang dan penerimaan awam dan juga swasta antarabangsa emas pada harga yang berkaitan dengan nilai pasarannya dipastikan oleh sifat komoditi lah. Yang seterusnya, walaupun emas boleh dan memang mempunyai beberapa fungsi dalam sistem reserve yang disertai dengan kadar pertukaran terapung, standard emas antarabangsa sudah tentu berdasarkan rejim kadar pertukaran nilai tara yang ditetapkan. Dari segi emas, dengan itu kadar pertukaran nilai ketara yang tetap dari segi emas dan dengan kadar tetap pertukaran antarabangsa mengambil bahagian. Di bawah piawaian emas antarabangsa, jumlah reserve tidak ditentukan dari luar sistem ekonomi, tetapi adalah hasil keputusan mengenai pengeluaran, penjualan dan juga penggunaan emas oleh perniagaan dan juga isi rumah mengikut pertimbangan ekonomi. Emas juga boleh digunakan untuk membaiki BOP yang defisit, namun pengeluaran emas meningkat pada kadar yang begitu cepat sehingga menyebabkan pertumbuhan monetari dan juga inflasi yang berlebihan. Kos pelombongan emas akan meningkat berbanding dengan harga emas yang tetap. Dia akan menyebabkan pengeluaran baharu akan disekat sehingga baki dipulihkan, dan kes kekurangan dalam pengeluaran emas deflasi akan mengakibatkan pengeluaran emas, kos pelombongan emas dan juga akibatnya meningkatkan kuantiti emas yang dilombong dan ditambah kepada reserve. Baiklah, untuk keberkesanan proses pelarasan yang ditimbulkan oleh piawaian emas adalah satu lagi ciri penting piawaian emas. Tarikan atau kecacatan bergantung pada sudut pandangan. Kalau kita tengok di sini, piawaian emas tidak membenarkan ketidakseimbangan pembayaran jangka panjang selagi dasar monetari dijalankan mengikut prinsipnya. Pelarasan imbangan pembayaran akan dibuat dengan pemindahan reserve yang agak kecil disebabkan oleh kebolehpercayaan dan juga keboleh-ramalan dasar monetari negara yang merangsang spekulasi penstabilan yang mencukupi untuk mengelakkan pergerakan reserve besar. Kejadian defisit ni pembayaran tidak mempunyai kaitan dengan penciptaan reserve emas untuk membiayai lebihan import, tetapi mereka akan melakukan dengan menjual produk tempatan iaitu emas, di mana mereka memiliki kelebihan daya saing. Baiklah, satu lagi kalau kita tengok kelemahan menggunakan emas sebagai reserve adalah aset itu hanya bernilai apa yang boleh orang lain sanggup bayar untuknya. Semasa kegawatan ekonomi ini akan meletakkan kuasa menentukan nilai reserve emas di tangan kerajaan. Reserve pertukaran asing ialah aset yang dipegang secara reserve oleh bank pusat dalam mata wang asing. Reserve ini digunakan untuk menyandarkan liability dan mempengaruhi dasar monetari. Ia termasuklah sebarang wang asing yang dipegang oleh bank pusat seperti Bank Reserve Persekutuan Amerika Syarikat. Reserve mata wang asing ini biasanya disimpan dalam aset jangka pendek iaitu cair seperti bil pembenderaan Amerika Syarikat atau sijil deposit yang hasil diputuskan dalam pasaran wang pusat reserve.
Perbezaan antara hasil ini dan juga kadar faedah ini di mana kerajaan atau bank pusatnya boleh meminjam dalam pasaran itu untuk menentukan kos kepada negara, meningkatkan reserve-nya dengan meminjam daripada bank pusat. Okey, perbezaan ini biasanya agak kecil untuk negara yang mempunyai kredit kerana mereka yang membekalkan seberapa banyak kecairan kepada pasaran wang pusat reserve dengan membuat pelaburan jangka pendek seperti yang mereka serap dengan meminjam daripadanya. Jadi operasi ini mereka akan menyediakan diri mereka dengan reserve yang dipinjam mempunyai sedikit kesan ke atas kecairan keseluruhan pasaran. Sebagai contoh, pemegang reserve pertukaran asing semasa terbesar di dunia ialah China, sebuah negara yang memegang lebih daripada trilion asetnya dalam mata wang asing. Kebanyakan reserve mereka disimpan di dalam dolar Amerika Syarikat. Salah satu sebab untuk ini ialah ia menjadikan perdagangan antarabangsa lebih mudah untuk dilaksanakan kerana kebanyakan perdagangan berlaku menggunakan dolar Amerika Syarikat. Okey, untuk yang kedua adalah menggunakan kadar pertukaran tetap. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan kadar pertukaran tetap? Kalau kita lihat di sini di bawah kadar pertukaran yang benar-benar tetap, kestabilan di sini dalam erti kata tiada turun naik dalam harga pertukaran asing. Oleh itu, jika kebimbangan seseorang untuk adalah dengan tahap turun naik harga, kadar pertukaran yang benar-benar tetap memberikan sekurang-kurangnya kestabilan sebanyak kadar pertukaran fleksibel. Jika kadar pertukaran ditetapkan dari segi dolar Amerika Syarikat mengejar dasar pertumbuhan yang stabil dan bukan inflasi, di Amerika Syarikat akan memberi manfaat kepada orang dengan memacu strategi pelarasan di negara lain yang akan cenderung menghasilkan pertumbuhan yang stabil dan juga paras harga. Negara yang mempunyai dasar inflasi tidak akan mengekalkan nilai tara yang tetap berbanding dolar Amerika yang perlu menurunkan nilai atau beralih kepada sistem kadar pertukaran terapung secara tetap. Dasar inflasi Amerika Syarikat juga tidak konsisten dengan nilai tara yang stabil kerana negara yang mempunyai dasar yang stabil akan menjalankan lebihan luaran dan menghargai mata wang mereka atau membiarkan mereka terapung di atas. Negara yang mempunyai mata wang terapung akan mengubah reserve mereka melalui pembelian dan penjualan campur tangan dalam pasaran pertukaran asing serta pasaran kredit New York. Okey, penyokong kadar fleksibel secara umumnya berpendapat bahawa perubahan dalam kadar pertukaran membawa terus kepada perubahan dalam syarat perdagangan, iaitu harga ekspor dibahagikan kepada harga import. Jika sesebuah negara menurunkan nilai mata wangnya berbanding mata wang lain, atau jika wangnya terapung di bawah harga yang perlu dibayar oleh warga asing untuk barangan ekspor, negara yang menurunkan nilai itu dikurangkan dan harga domestik barangan asing dinaikkan. Perubahan harga ini akan menyebabkan negara yang menurunkan nilainya akan kurang membeli barangan asing kerana barangan tersebut kini harganya lebih tinggi, dan begitu juga akan menyebabkan warga asing membeli lebih banyak barangan import kerana harganya lebih rendah. Oleh itu, kerana harga barangan domestik jatuh berbanding harga barangan asing, import domestik menurun, manakala ekspor domestik meningkat. Perubahan dalam harga relatif ini membawa kepada peningkatan keseluruhan dalam imbangan perdagangan domestik, mungkin dengan selang masa. Baiklah, dengan perubahan dan imbangan perdagangan ini, imbangan pembayaran juga diandaikan bertambah baik. Penambahan imbangan pembayaran keseluruhan seterusnya menggerakkan mekanisme mengimbangan semula jadi dengan membawa harga semula harga barangan domestik selaras dengan harga barangan asing.
supaya ekonomi domestik negara yang menurun nilai berada dalam keseimbangan kompetitif dan defisit imbangan pembayaran dihapuskan. Sebagai contoh, satu negara mempunyai kadar inflasi sebanyak 15%, manakala satu lagi atas sebab apapun mempunyai kadar inflasi sebanyak 0.0%. Akibatnya, kadar faedah nominal di negara pertama akan bersamaan 20%, iaitu jangkaan inflasi 15% dan 5% sebenar, dan kadar faedah nominal di negara kedua-dua akan sama dengan 5%, iaitu tiada inflasi dan 5% sebenar. Okey, terdapat bilangan kaedah yang hampir tidak terhingga untuk kerajaan mempengaruhi kadar pertukaran di bawah sistem kadar pertukaran yang fleksibel untuk tidak menggalakkan aktiviti yang tidak diingini dalam pasaran mata wang asing. Pertukaran dan langkah pengawasan mestilah menyeluruh dan meluas. Kerajaan boleh membeli dan menjual kontrak tukaran mata wang asing di hadapan sebagai tambahan kepada pembelian dan penjualan langsung mata wang asing. Okey, yang ketiga, menghadkan import. Terdapat beberapa dasar yang boleh diperkenalkan untuk mencapai penambahan dalam imbangan perdagangan sebuah negara. Sebahagian daripadanya menumpukan pada mengubah pertumbuhan permintaan yang lain untuk melihat bagi meningkatkan daya saing dari segi penawaran sesebuah ekonomi. Kalau kita tengok sini seperti mana-mana dasar masalah makroekonomi yang berkesan adalah dasar yang menyasarkan punca asas aktiviti import dan juga ekspor yang boleh memberi kesan kepada KDNKA negara, kadar mata wang inflasi dan juga kadar faedah, ketidakseimbangan perdagangan yang semakin meningkat, dan peningkatan import boleh memberi kesan negatif ke atas kadar mata wang sesebuah negara. Apabila import sesebuah negara melebihi jumlah ekspornya, iaitu barangan yang dihantar dari negara itu ke destinasi asing, imbangan perdagangan negara itu diherutkan dan mata wangnya juga menurun nilai. Keupayaan sesebuah negara untuk mengekalkan keseimbangan optimum import dan juga ekspor adalah kritikal. Aktiviti pengimportan dan juga pengeksportan sesebuah negara adalah boleh memberi kesan kepada KDNK, kadar pertukaran inflasi dan juga tahap kadar faedahnya. Okey, tarif yang lebih tinggi pada suatu negara atau produk mengalihkan perdagangan ke negara atau barangan lain menyebabkan penggunaan diputarbelitkan, manakala imbangan perdagangan secara kasarnya tidak berubah. Tarif yang lebih ke atas semua negara yang akan mengurangkan import dan pada masa yang sama mengurangkan ekspor, menghasilkan imbangan perdagangan yang hampir sama. Sebabnya adalah cukai import mengurangkan permintaan untuk wang asing yang menyebabkan dolar meningkat. Tarif menghadkan kedua-dua import dan ekspor menyebabkan penggunaan dan output terganggu. Tarif yang lebih tinggi berkemungkinan mengurangkan perdagangan dan hasil sementara mempunyai sedikit kesan ke atas ketidakseimbangan perdagangan. Sesebuah negara tidak seharusnya untuk meminjam bagi membayari defisit perdagangannya. Suatu ketika ekonomi matang harus menjadi pengeksport bersih. Ketika itu lebihan perdagangan adalah lebih sihat daripada defisit. Ini kerana ekspor meningkatkan pengeluaran ekonomi seperti diukur oleh keluaran dalam negara kasar apabila mereka mewujudkan pekerjaan dan juga meningkatkan gaji. Syarikat domestik seharusnya mampu bersaing dengan syarikat asing yang mengimport barangan dan perkhidmatan yang serupa kepada perniagaan mereka. Perniagaan kecil yang tidak boleh bersaing mungkin gagal. Perniagaan menambah 1.8 juta pekerjaan baru bersih pada 2019. Kalau kita tengok di Amerika Syarikat mempunyai 30.7 juta perniagaan kecil yang 47.3% adalah tenaga kerja swasta. Akhirnya, ekspor membantu syarikat domestik memperolehi kelebihan daya saing. Melalui pengeksportan, mereka belajar untuk menghasilkan pelbagai barangan dan juga perkhidmatan yang diminta secara global. Okey, yang keempat, kelemahan dasar defleksi.
Deflasi tidak mempengaruhi kadar pertukaran dan percubaan untuk menetapkan ketidakseimbangan imbangan pembayaran melalui pelarasan domestik. Sebaliknya, berkesan apabila negara berada pada standard emas atau mempunyai kadar pertukaran tetap, kerana ia menggadaikan bahawa kadar pertukaran akan kekal stabil secara proses tersebut. Perubahan dalam harga pengguna boleh diperlihatkan dalam statistik ekonomi yang disusun di kebanyakan negara dengan berbanding perubahan sekumpulan barangan dan juga produk yang pelbagai kepada indeks. Di Amerika Syarikat sendiri, indeks harga pengguna CPI ialah indeks yang paling biasa dirujuk untuk menilai kadar inflasi dalam satu tempoh lebih rendah daripada tempoh sebelumnya. Paras umum harga telah menurun. Ini menunjukkan bahawa ekonomi negara mengalami deflasi. Walau bagaimanapun, dalam keadaan tertentu, deflasi pesat boleh dikaitkan dengan penguncupan jangka pendek aktiviti ekonomi. Secara umum ini boleh berlaku apabila ekonomi sarat dengan hutang dan juga bergantung kepada pengembangan berterusan bekalan kredit untuk menaikkan harga aset dengan membiayai pelaburan spekulatif. Dan seterusnya, apabila volume kontrak kredit harga aset jatuh, spekulatif berlebihan pelaburan dibubarkan. Proses ini kadang-kala dikenali sebagai deflasi hutang. Deflasi biasanya merupakan ciri positif ekonomi yang sihat dan berkembang. Ia mencerminkan kemajuan teknologi, kelimpahan yang semakin meningkat dan peningkatan taraf hidup. Deflasi juga cenderung berlaku dalam kemerosotan kitaran apabila kejatuhan dalam perbelanjaan agregat memaksa pengeluar untuk mengurangkan harga secara berterusan dalam usaha mendesak untuk menarik pembeli. Tetapi pemotongan ini akhirnya membantu pemulihan ekonomi. Ia berfungsi secara serentak dan juga pada keluaran dan juga pekerjaan merosot. Alternatif baik adalah untuk mengelakkan deflasi sama sekali dengan menggunakan dasar kewangan dan juga fiskal yang mencukupi untuk mengekalkan ekonomi pada tahap kapasiti penuh dengan inflasi yang rendah dan juga stabil. Yang kelima, kelemahan dasar devaluasi. Okey, penurunan nilai ialah pelarasan ke bawah yang disengajakan bagi nilai wang sesebuah negara berbanding mata wang lain. Kumpulan mata wang atau standard mata wang, instrumen dasar monetary ini digunakan oleh negara yang mempunyai kadar pertukaran yang stabil atau separuh tetap. Lazimnya disalah anggap sebagai susun nilai ataupun merupakan lawan kutub penilaian semula yang merujuk kepada kadar pertukaran mata wang yang diselaraskan semula. Satu sebab negara boleh menurunkan nilai wangnya adalah untuk memerangi ketidakseimbangan perdagangan. Penurunan nilai mengurangkan kos ekspor sesebuah negara, menjadikan lebih saing dan juga pasaran global. Seterusnya, peningkatan kos import. Jika import lebih mahal, pengguna domestik kurang berkemungkinan membeli, mengukuhkan lagi perniagaan domestik. Oleh ekspor meningkat dan ekspor berkurang. Biasanya terdapat imbangan pembayaran yang lebih baik kerana defisit perdagangan mengecul. Negara yang menurunkan nilai mata wang boleh mengurangkan defisitnya kerana terdapat permintaan yang lebih besar untuk ekspor yang lebih murah. Okey. Sebagai contoh, kalau kita tengok pada 5 Ogos 2019, People Bank of China menetapkan kadar rujukan harian yuan di bawah 7 setiap dolar untuk kali pertama dalam sedekad, sebagai tidak balas kepada tarif baharu sebanyak 10% ke atas import China bernilai 300 bilion yang dikenakan oleh pentadbiran Trump telah ditetapkan untuk berkuat kuasa 1 September 2019. Pasaran global dijual semasa bergerak termasuk di Amerika Syarikat, di mana purata perindustrian Dow Jones, yang ini DJIA, kehilangan 2.9% pada hari terburuknya 2019 sehingga tarikh tersebut. Walau bagaimanapun, nilai mata wang mungkin kelihatan seperti idea yang baik. Ia mungkin mempunyai kesan yang tidak diingini.
harga import untuk dinaikkan untuk melindungi industri domestik tetap tanpa persaingan. Okey, untuk yang keenam adalah kelemahan menggunakan tarif. Tarif ialah sejenis cukai sempadan yang digunakan oleh sesebuah negara ke atas komoditi dan juga import. Tarif telah lama digunakan oleh kerajaan untuk mengutip pendapatan, tetapi ia juga digunakan oleh kerajaan untuk melindungi pengeluaran domestik. Tarif dinaikkan harga import sebagai senjata perlindungan. Akibatnya, orang ramai akan memilih untuk membeli barang domestik kerana harganya lebih murah. Tarif boleh mempunyai kesan sampingan yang tidak diingini. Ia boleh menjadikan industri domestik kurang cekap dan inovatif dengan mengurangkan persaingan. Mereka boleh menjejaskan pengguna domestik kerana kekurangan persaingan cenderung untuk menaikkan harga. Mereka boleh menjana ketegangan dan dengan memihak kepada industri tertentu atau kawasan geografi berbanding yang lain. Tarif bertujuan untuk membantu pengilang di bandar. Sebagai contoh, boleh membahayakan pelanggan di kawasan luar bandar yang tidak mungkin mendapat keuntungan daripada polisi tersebut dan perlu membayar lebih untuk barangan yang dihasilkan. Akhirnya, menggunakan tarif untuk memberi tekanan kepada pesaing mungkin merosot kepada kitaran tindakan balas yang tidak produktif yang dikenali sebagai perang perdagangan. Okey, perang tarif ialah pertempuran ekonomi antara negara di mana masing-masing mengenakan cukai tambahan ke atas ekspor negara lain. Dalam perang tarif, negara A contohnya menaikkan kadar cukai ke atas ekspor negara B. Negara B kemudiannya menaikkan cukai ke atas ekspor negara A sebagai tindak balas. Kadar cukai yang meningkatkan direka untuk menjejaskan ekonomi negara kerana tarif tidak menggalakkan rakyat negara mengimport daripada membeli produk negara mengekspor dengan menaikkan jumlah kos produk tersebut. Satu negara mungkin mencetuskan perang tarif kerana tidak berpuas hati dengan satu lagi keputusan politik rakan dagangannya. Dengan meletakkan tekanan ekonomi yang mencukupi, kalau kita lihat di sini kepada negara, ia berharap dapat memaksa perubahan dalam tingkah laku kerajaan lawan. Perang tarif sejenis ini juga dikenali sebagai perang kastam. Okey, untuk yang ketujuh, kelemahan menaikkan kadar bunga. Kadar faedah atau bunga ialah kos meminjam wang. Di sisi lain, shilling adalah pampasan untuk perkhidmatan dan risiko meminjamkan wang. Dalam kedua-dua kes ini, iaitu kos meminjam wang dan juga shilling, ia mengekalkan ekonomi bergerak dengan menggalakkan orang ramai meminjam dan juga meminjamkan serta berbelanja. Tetapi kadar faedah semasa sentiasa berubah dan jenis pinjaman yang berbeza menawarkan kadar faedah yang berbeza. Pemberi pinjam wang mengambil risiko bahawa peminjam wang mungkin gagal membayar pinjaman. Akibatnya faedah berfungsi sebagai satu bentuk pampasan untuk mengambil risiko. Risiko mungkin disertai dengan risiko inflasi. Apabila ada meminjamkan wang hari ini, harga produk perkhidmatan mungkin meningkat pada masa anda dibayar balik, mengurangkan kuasa beli wang anda. Akibatnya faedah melindungi daripada kenaikan inflasi masa hadapan. Faedah juga digunakan oleh pemberi pinjam seperti bank untuk mengendalikan cas akaun. Apabila rezerv mula berkurangan, bank pusat menaikkan kadar faedah ke paras yang selalunya terlalu tinggi untuk memujuk pelabur untuk kekal melabur dalam aset mata wang domestik. Untuk menangani ketidakkeseimbangan asas dasar kadar faedah tinggi bukan tanpa kos. Kos utama seperti yang dicerminkan dalam perbincangan dasar tidak dikira banyaknya terbahagi kepada tiga. Yang ini, kalau kita tengok, yang pertama, kadar faedah yang tinggi meningkatkan perkhidmatan hutang-hutang awam sekaligus meningkatkan defisit fiskal. Kedua, kadar faedah yang lebih tinggi berkemungkinan membawa kepada pengucupan ekonomi yang memburukkan kadar fiskal dengan mengurangkan hasil cukai. Kadar faedah yang lebih tinggi boleh memburukkan lagi keadaan kewangan sektor perbankan yang sudah lemah atau dikawal. Baiklah.
Untuk yang terakhir adalah kesimpulan daripada daripada BOP Bob ni. Ciri-ciri penting ialah sistem kewangan antarabangsa yang semakin berkembang, terutamanya rejim kadar pertukaran mempengaruhi sistem reserve yang paling disesuaikan untuk memberi perkhidmatan yang kepada ekonomi dunia. Okey, kalau kita tengok di sini reserve boleh diservis adalah munasabah untuk diandaikan mesti menjadi sistem yang boleh berfungsi untuk tempoh yang lama dalam menghadapi fleksibiliti kadar pertukaran yang ketara. Walaupun tidak ada alasan lain untuk menolak sistem itu sendiri, syariat ini mengecualikan kemungkinan percampuran banyak ciri standard emas. Adalah lebih sesuai bahawa langkah fiskal harus digunakan untuk membetulkan ketidakseimbangan ketara dalam imbangan pembayaran. Untuk membetulkan pelarasan ketidakseimbangan struktur dalam kadar pertukaran harus dielakkan seperti modal diperlukan untuk mengimbangi kuasa yang mendalam dalam ketidakseimbangan sekular. Kaedah utama pelarasan yang diingini adalah oleh itu dasar monetary dan juga fiskal yang secara langsungnya mempengaruhi pendapatan dan susut nilai tukaran, iaitu penurunan nilai yang menjejaskan harga pada peringkat pertama, iaitu nilai atau susut nilai kadar pertukaran juga boleh memberi kesan pendapatan melalui kesan harga, dan juga dasar monetary dan juga fiskal juga mempengaruhi harga relatif. Baiklah, itu sahaja perkongsian ilmu berkaitan dengan penyelarasan kadar keberkesanan, langkah-langkah membaiki deposit BOP bagi negara yang mengalami deposit. Jadi itu adalah sedikit perbincangan dan juga sedikit perkongsian daripada saya. Jadi saya harap sedikit perkongsian ni kita boleh berkongsi sama-sama. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.